Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama ahli kumpulan saya ingin membentangkan final year project kami yang bertajuk Soundproof Box Specially for Safe Cycle. Sebelum saya memperkenalkan projek yang telah kami bincangkan selama ini, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya yang telah bertumpus lumus bekerjasama menyiapkan projek kami selama 2 sem ini. Yang pertama, saya sendiri, Nurul Syarafana binti Muhammad Riza, bernombor pendaftaran F1047. Yang kedua, ahli kumpulan kami ialah Nurul Jannah binti Rosnuddin, F1085. Dan yang terakhir ialah Muhammad Faris Syahmi bin Sufian yang bernombor pendaftaran F1048. Selama projek ini berjalan, kami mempunyai penyelia yang sentiasa membantu kami, iaitu Puan Suriah binti Muhammad. Untuk isi kandungan yang ada pada slide ini ialah pengenalan, penyertaan masalah, objektif projek, skop kajian, metodologi, Gantt chart dan result analisis. Mari saya memperkenalkan projek kami yang telah kami bincangkan selama ini. Pertama, penyerap bunyi merupakan kaedah yang dapat mengurangkan tahap kebisingan yang melampau. Yang kedua, kotak dan papan telur mempunyai potensi untuk menyerap bunyi dengan baik. Sebagai salah satu produk teknologi hijau, projek inovatif ini mempunyai masa depan yang cerah kerana ianya mesra alam. Untuk projek kami ini, kami memilih untuk memakai kotak yang terpakai dan papan telur sebab ianya merupakan bahan yang dapat kita kitas semula. Ini juga merupakan bahan yang mesra alam dan mudah didapati. Menurut kajian, gentian asli mempunyai kelebihan kerana ia lebih murah, mudah didapati, boleh dikitas semula dan paling penting tidak membahayakan keselamatan semasa aktiviti mengendalikan projek tersebut. Mengapa kami memilih bahan tersebut? Sebab apabila kami mengendalikan projek itu di makmal geoteknik, ia tidak membahayakan keselamatan kami, keselamatan pengguna yang menggunakan projek kami masa akan datang. Antara penyataan masalah yang kami jumpa ialah bunyi mempunyai dua definisi, iaitu secara fizik. Bunyi adalah penyimpangan tekanan, penggeseran partikel dalam medium elastik seperti udara. Keduanya, secara fisiologis, bunyi adalah sensasi pendengaran yang disebabkan penyimpangan fizik. Yang utama yang kami perolehi ialah masalah kebisingan di bengkel geoteknik seperti mesin shift shaker. Sebagaimana yang anda tahu, mesin shift shaker ialah mesin yang mempunyai bunyi yang sangat bising sehingga ia mengganggu aktiviti pensyarat untuk mengajar pelajar, mengganggu pengguna yang berada di makmal geoteknik. Oleh itu, kami mencipta panel inovasi untuk mengatasi masalah kebisingan mesin shift shaker yang mengganggu ketenteraman pelajar dan pensyarah. Malangnya, terdapat juga kekurangan pada inovasi yang diperbarui sebelumnya. Dengan ini, kami telah memikirkan cara mengatasi dengan mencipta alat penyerap bunyi mudah alih dengan menggunakan bahan utama seperti kotak yang terpakai dan papan telur. Objektif bagi projek kami ialah yang pertama, untuk mengkaji potensi penggunaan kotak dan papan telur sebagai bahan penyerap bunyi. Yang kedua, menghasilkan panel penyerap bunyi mudah alih yang senang untuk kami pasang dan cabut semula. Yang ketiga, mengatasi kekurangan yang terdapat pada alat penyerap bunyi sedia ada.
Yang terakhir, untuk mengukur kadar serapan bunyi pada panel penyerap bunyi, kami akan mengukur tahap kebisingan mesin shift shaker, dan selepas kami memasang alat penyerap bunyi yang kami cipta dan mengukur tahap kebisingan setelah memasang untuk yang seterusnya ialah skop kajian. Skop kajian kami ialah untuk menghasilkan kemasan dinding yang berkualiti untuk menyerap bunyi dan bertekstur dengan menggunakan bahan kita semula seperti kotak dan papan telur. Yang kedua, kemasan dinding yang kami jalankan berfungsi untuk menyerap frekuensi bunyi yang bising mesin shaker yang didapati di makmal geoteknik. Yang terakhir, menjalankan ujian serapan bunyi di makmal geoteknik kejuruteraan awam di Politeknik Port Dickson. Kepentingan projek yang kami jumpai ialah dapat mengelakkan pengguna daripada penyakit kekal seperti pekak. So dari sini kita tahu bunyi bising yang melampau boleh menyebabkan orang menjadi pekak, tak dengar. So kami tak nak pelajar-pelajar ataupun syaraf politeknik terkena daripada penyakit seperti pekak tersebut. Yang kedua, dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar kerana menggunakan bahan kita semula jadi seperti kotak dan papan telur. Sebagaimana yang kita tahu, kotak dan papan telur ialah bahan yang boleh kita semula. Yang ketiga, mudah untuk dilupuskan apabila ia tidak dapat digunakan lagi. Antara bahan yang kami gunakan dalam panel penyerap bunyi iaitu bahan yang utama kotak, gam Durovac, papan telur. Gam Durovac ni kami menggunakannya kerana sekiranya kotak tersebut panel tersebut siap dibina, kami akan menampilkan kotak yang terpakai dan papan telur menggunakan gam Durovac ini. Untuk literature review kami, kotak. Mengapa kami pilih kotak? Kerana merupakan bahan yang mudah didapati di merata tempat. Untuk mendirikan sebagai tambahan dinding yang tebal, membuat pembinaan lapisan dengan kotak sebagai bahan kalis bunyi untuk penindasan maksimum semua jenis bunyi. Khususnya bunyi di mesin shift shaker. Yang kedua, papan telur. Penggunaan papan telur berpotensi sebagai penyerap yang baik. Papan telur juga dapat meningkatkan ketebalan dinding serta mengurangkan bunyi bising. Yang last sekali, membina struktur yang terdiri daripada elemen iaitu tanah liat yang berkembang untuk menangani masalah kebisingan. Bahan pengikat gam Durovac ini kerana mudah digunakan, melekat dengan kuat, boleh disapu dengan menggunakan berus, dan yang terakhir mudah didapati di kedai hardware. Hello, Assalamualaikum semua. Nama saya Muhammad Faris Syahmin bin Sufyan dan nama matrik saya adalah 06DK19F1048 dan saya akan menerangkan tentang metodologi untuk projek kami. So, let's proceed. So, metodologi. Bab ini membincangkan metodologi yang digunakan oleh penyelidik dalam projek ini. Ia bertujuan untuk mengetahui bagaimana kajian ini dilakukan, data yang diperolehi dan dianalisis untuk mendapatkan maklumat yang tepat. Perkara yang menyentuh perkara ini adalah reka bentuk projek, responden projek, pembeli ubah operasi dan juga pengumpulan data serta prosedur analisis. So, secara ringkasnya, metodologi adalah bahagian di mana kita akan menerangkan tentang projek kami secara terperinci. Dan bila saya cakap tentang menerangkan projek secara terperinci, ini bermaksud ataupun termasuk sekali peralatan dan alatan serta bahan yang kami gunakan, reka bentuk prototipe idea asal projek, kaedah atau cara pengujian yang kami akan jalankan serta pembeli ubah operasi, dan kita akan analisis data-data atau input yang kita ambil berdasarkan kajian dengan cara pengujian projek itu berjalan lah. Okay, so itu adalah untuk metodologi. So, let's proceed. Okay, first kita akan ceritakan tentang peralatan dan bahan yang digunakan. Okay, seperti tuan dan puan boleh lihat pada skrin sekarang, kita ada beberapa bahan dan salah satunya adalah hollow square. Hollow square ni adalah satu bahan
yang kami gunakan untuk dijadikan sebagai frame untuk projek kami. Okey, hollow square ni kami gunakan size dia adalah 1x1. Dan kenapa kami gunakan hollow square ni? Well, actually hollow square ni sebenarnya adalah satu bahan yang bagi saya dia amat sesuai. Kenapa? Sebab kita tahu hollow square ni adalah bahan yang diperbuat daripada besi. So bila besi, of course dia akan jadi kukuh dan dia tahan lama. Okey. Yang kedua adalah hollow square ni, walaupun dia besi, dia adalah satu bahan yang bagi saya agak ringan lah. So dia bersesuaian dengan karakteristik ataupun ciri-ciri bahan yang kita perlukan untuk membuat frame ataupun rangka atau bingkai, senang kata lah. And bila saya cakap dia ringan, maknanya dia mudah untuk dipotong, dia mudah untuk dibentukkan. So dia sesuai lah untuk dijadikan frame ataupun rangka. Kedua, kita ada guide square. Guide square ni adalah satu peralatan. Yes, dia adalah satu jenis peralatan yang kami gunakan untuk memastikan setiap penjuru frame itu dapat dicantumkan dengan selaras, dengan selari. So kita boleh dapatkan ukuran yang kita nak tanpa membuat kesilapan lah. Okey, itu guna guide square. Yang ketiga, kita ada plywood 12x12. Plywood, saya rasa seperti yang sedia maklum, plywood adalah satu bahan yang bagi saya mudah didapati dan kos dia tak terlalu mahal jika nak dibandingkan dengan kos alatan-alat yang lain. Okey, sebab tu kita guna plywood. Lagi satu, kita dah buat kajian dan kita dah buat penyelidikan serta couple of readings, beberapa bacaan, yang plywood ni sebenarnya dia juga adalah satu bahan yang boleh memantulkan balik bunyi. Okey, so dia bersesuaian lah dengan projek kita, dengan tajuk projek kami, iaitu tajuk projek kami room soundproof room. Okey, so next adalah pita pengukur. Saya rasa semua dah sedia maklum apa fungsi pita pengukur, so saya tak perlukan explain lah. Sebab kita akan guna pita pengukur untuk mengukur bahan-bahan yang kita nak gunakan, kita nak potong, kita nak tanda. So pita pengukur adalah bahan yang kita gunakan untuk mengukur. Next, kita ada mesin MIG. Mesin MIG ni adalah satu mesin yang khas untuk welding atau menyimpan. Macam tuan dan puan boleh tengok tadi ada hollow square kan. So untuk mencantumkan setiap kepingan hollow square tu atau setiap batang hollow square tu, kita gunakan welding, dan welding ni datang daripada mesin MIG. So itulah dia alatan yang kami gunakan. Next, kita ada mesin gerinda tangan. Mesin gerinda tangan ni adalah satu mesin yang kita gunakan untuk memotong hollow square tadi. Mengikutlah ukuran yang kita dah ambil tadi, kita akan potong guna mesin gerinda tangan. Okey. Next, kita ada telinga welding pintu. Telinga welding pintu ni adalah satu alat yang kita gunakan untuk mencantumkan plywood tadi dengan hollow square. So caranya adalah kita akan weldingkan dulu telinga welding pintu ni dekat hollow square punya batang tu, dan kita akan lekatkan dengan plywood menggunakan skru. Itulah function dia. Okey. Seterusnya kita ada circle saw. Circle saw ni kita gunakan untuk memotong plywood. Okey, dia membuatkan kerja pemotongan plywood tu lagi mudah lah. Okey, pesal kayu untuk menanda. Okey, kertas pasir. Kertas pasir ni macam semua dah sedia maklum, kertas pasir tujuan dia ataupun kegunaan dia adalah untuk melicinkan, mengemaskan permukaan kayu. So itulah kita gunakan untuk plywood kita, untuk kita memastikan plywood kita berada dalam keadaan yang bersih, yang cakap kemas lah. Okey, dua bahan terakhir ni adalah bahan utama dalam projek kami, iaitu papan telur dan kotak. Okey, papan telur dan kotak ni adalah bahan yang based on readings of article ataupun beberapa kajian yang telah dilakukan. Kotak dan papan telur ni adalah bahan yang boleh menyerap kadar bunyi bising. So dia sekaligus dapat meminimumkan atau mengurangkan kadar bunyi bising itu. So bila kita buat projek, kita punya tajuk projek macam soundproof room, kita guna pula bahan-bahan yang memang tu. So dengan mudahnya lah atau dengan tepatnya kita boleh mencapai objektif kita, yang salah satunya adalah untuk mengurangkan atau meminimumkan kita punya kadar bunyi bising yang terdapat pada si shaker tu. Okay, so next kita ada paint spray dan gum Duravak. Paint spray adalah satu bahan atau satu alat yang digunakan untuk membuat kemasan. Okey, kita akan kemaskanlah projek kita dari luar. Dan gum Duravak. Gum Duravak. Okey, kenapa kita pakai gum Duravak? Well, gum Duravak ni adalah antara gum yang terkuat atau gum yang orang cakap boleh melekat dengan sangat kuat. Okey, so compare dengan untuk dibandingkan dengan jenis-jenis gum yang lain, gum Duravak ni bagi saya dia adalah satu gum yang kuat lah. Sebab kita nak pakai untuk heavy duty, sebab kuantiti yang kita nak tampung adalah bagi saya
boleh kata berat jugalah, banyak sebab kita nak lekatkan kotak, kepingan kotak, dan kita nak lepaskan telur. So dia kuantiti yang banyak menyebabkan dia akan hasilkan satu beban, sebab kita nak dirikan dia vertikal secara menegak, dan kita nak letakkan satu gam yang kuat. Kita kena make sure gam yang kita letakkan gam kuat. So gam Duravak adalah gam pilihan oleh kumpulan kami, sebab kita yakin dengan gam Duravak tu boleh menampunglah beban kotak dan kotak telur pada permukaan plywood. Okay, so next, kaedah uji kaji. Okey, kaedah uji kaji. Uji kaji serapan bunyi akan dilaksanakan di Makmal Geoteknik Kejuruteraan Awam dengan menggunakan sound meter level. Okey, so kita akan uji kita punya soundproof room ni dekat bengkel geoteknik, di mana dalam bengkel geoteknik tu ada satu mesin yang dipanggil sieve shaker. Okey, saya rasa pelajar sivil tahu apa tu sieve shaker. Okey, so sieve shaker ni memang kalau kita pernah masuk dalam bengkel atau makmal geoteknik, dia memang agak bising lah bila mesin tu operate atau berjalan kan. So memang dia sangat bising. So alat okey, itulah kita akan test kat situ. Alat bacaan akan diletakkan pada jarak 36 inci dari mesin sieve shaker. Okey, maknanya kita akan letakkan kita punya sound meter level tu 36 inci daripada jarak mesin. Okey, untuk kita ambil ukuran bacaan dia. Dan uji kaji bagi panel serapan bunyi akan dilakukan untuk mendapatkan bacaan kawalan. So maknanya kita akan letakkan sieve shaker tu dalam kotak soundproof room tu, dan kita akan test kita punya sound meter level, tengok berapa decibel dia akan hit. Okey, dan yang last, cerapan bunyi akan dilakukan setelah mendapat bacaan kawalan mesin sieve shaker sebelum meletakkan panel cerapan bunyi. So kita akan buat perbandingan sebelum dan selepas kita letak soundproof room tu. So maknanya kita akan buat sebelum. Bila saya cakap sebelum, kita akan uji dulu 36 inci dari sieve shaker tu. Kita akan buat, kita akan tengok berapa decibel dia. Dan bila kita dapat bacaan, kita akan compare pula, kita akan bandingkan pula dengan bila kita letak soundproof room tu. Kita akan tengok berapa decibel dia, ada perbezaan atau tidak, adakah dia punya kadar bunyi bising tu menurun atau tidak. Kita akan check kat situ. Okay, so itu adalah untuk kaedah uji kaji. Next, kita akan terangkan tentang dimensi atau ukuran kotak uji kaji dan sampel. Okey, seperti yang tuan dan puan boleh tengok sekarang, ini adalah contoh prototip yang kami dah buat menggunakan menggunakan Fusion 360. Okey, menggunakan software Fusion 360. So ini adalah idea asal projek kami. Kalau puan dah tengok, puan dan puan boleh tengok, kami menggunakan plywood, of course, menggunakan plywood. Lepas tu kita ada kaki semua. So itu adalah idea asal. Tapi satu yang kalau tuan dan puan perasan, satu yang benda yang obvious adalah pintu ni. Pintu, lepas tu sini tak ada frame. Perasan tak? Sebab tu cakap ada idea penambahbaikan yang kami dah buat untuk kami menambah baik apa yang kurang pada projek kami. Okey. So itulah dia. Inilah dimensi dia. Okey. Next, kita akan konfigurasi skematik uji kaji. So ini adalah gambaran ataupun simulasi macam mana kita akan jalankan kita punya projek tu. Cuma jarak ni tersalah. Projek tu sepatutnya, jarak dia sepatutnya 36 inci. So ialah kotak uji kaji, sumber. So macam saya cakap tadi, kita akan letakkan sieve shaker dalam kotak ni. Lepas tu kita akan ambil jarak. Okey, ni kotak uji kaji, kita punya soundproof room, dan kita akan letakkan kita punya sound meter level kat sini lah. Okey, berjarak 36 inci. So itulah dia. Alright, ini adalah gambaran atau simulasi yang kita akan buat. Okey, kita akan terangkan tentang proses penghasilan panel uji kaji. Okey, macam tuan dan puan atau semua boleh tengok dalam gambar yang ada pada slide yang terdapat pada skrin. Ini macam saya cakap tadi, hollow square tu. Hollow square, lepas tu kita gunakan mesa gerinda. Macam tadi saya dah nyatakan, mesa gerinda kita gunakan untuk memotong hollow square tu. Okey, ni frame dah siap. Lepas tu kita gunakan circle saw untuk motong plywood. Ini kita skrukan plywood pada telinga papan welding. Ni pula kita gunakan guided square, tapi tak jelas gambar dia. Mungkin minta maaf lah pada situ. Okay, so ini adalah gambaran proses penghasilan panel soundproof room kami. Ini gambaran juga. So kalau tuan dan puan boleh tengok, ni kita tengah setting untuk kita masukkan kotak telur. Maafkan saya, kita nak masukkan kita punya soundproof room dalam sieve shaker dalam soundproof room kita. So ini adalah gambaran dalaman projek kotak telur. Okey, untuk maklumat,
tuan dan puan, kotak telur tu dia selepas kotak telur ada satu lagi layer yang kita letakkan kotak. So dia ada 2 layer. Papan of course sebagai dinding utama. Lepas tu layer pertama kita letakkan letakkan kotak, dan kita akan baru letakkan kotak telur atau papan telur tu. So inilah dia bentuk projek ni dari dalam. So shift shaker duduk di dalam. Okey. Ini adalah gambaran luaran lah bila projek tu dah siap. Nampak kaki pun kita dah buang. Kita dah tak letak kaki dah kat situ, sebab kita nak menjimatkan ruang. So kita pakai frame bawah ni je. Ada macam bucu ni kan. So kita select kat situ dan kita klik. Kalau boleh zoom boleh, tak boleh. Saya minta maaf, kita tak boleh zoom. Kejap ya. Sepatutnya ada klik kalau tuan dan puan nak tahulah. Okey, ni ada klik tepi ni. So tujuan klik tu adalah untuk merapatkan lagi kita punya setiap panel tu. Alright. Ni gambaran dalaman. Atas pun ada. Okey, ruangan ni semua ada. Okey. Mesin saya juga akan duduk dalam. So untuk kos belanjaan projek pula, untuk hollow square ada level batang kita gunakan dan harganya hanya RM30. Plywood 10 keping harga RM60. Paint spray, plywood tu sebenarnya kita tak guna plywood yang biasa tak. Kita guna, ada satu lagi jenis plywood. Dia jenis yang tebal sikit lah. Dia tak, bukan yang nipis tu, kita pakai yang tebal sikit. So sebab tu harga dia dalam 10 keping RM60. Okay. Dan paint spray 8 botol RM40. Okay. Gam Duravak kita hanya pakaikan 2 botol yang harga dia hanya RM14. Dan brush cat ni kita gunakan untuk kita kita nak ratakan gam Duravak tu pada kotak telur tu, pada papan tu lah, plywood tu. So inilah harga total semua. Okay. Next, proses uji kaji sampel. Okay, macam saya dah nyatakan tadi macam mana kita nak buat uji kaji tu. So untuk proses uji kaji sampel, kita kena ada satu alat yang dinamakan sound meter level. Sound meter level ni kita gunakan untuk kita check berapa disable sound, kadar bunyi mesin shift shaker tu. Okey. Mesin ni, alat ni pun saya dah cakap tadi, saya dah nyatakan tadi, kita akan letakkan 36 inci dari jarak mesin ke soundproof room tu. Okey. So bacaan ambient ataupun bacaan disable tu kita akan check sebelum dan selepas. Lepas tu kita akan mengambil beberapa bacaan. Okey. Dan kita akan ambil bacaan dari panel uji kaji selepas mesin shift shaker dihidupkan, dan kita akan repeat step tu. Okey. So secara ringkas ni macam saya dah terangkan tadi. Kita akan buat shift shaker tu letak kat satu tempat. Kita akan ambil jarak 36 meter. Kita akan ukur dia menggunakan alat sound meter level tu. Okey, menggunakan alat sound meter level tu. Dan kita akan check. Dah dapat bacaan, kita akan rekodkan berapa bacaan dia, dan kita akan letakkan kita punya soundproof room. So kita akan tengoklah, kita akan buat perbandingan sebelum dan selepas. Begitulah. Okey, itu saja. Okey, so untuk bahagian gancat saya akan menyerahkan pada kawan saya Nurul Jannah. So for now itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Jannah binti Husnuddin. Nombor matrik 06DKA19M1085. Di sini saya akan menerangkan tentang gancat. Gancat adalah carta bar yang digunakan untuk memaparkan aktiviti projek, tugas dan peristiwa terhadap masa. Ia menjadikannya mudah untuk membuat, melihat dan memantau aktiviti dan tugas projek sepanjang masa. Ini merupakan gancat projek kami sepanjang projek ini berjalan selama lebih kurang 12 minggu. Berikut adalah antara aktiviti projek kami sepanjang 12 minggu, iaitu mendengar penerangan tentang projek akhir tahun yang disampaikan oleh penyelia kami, iaitu Puan Suria pada minggu pertama. Pada minggu pertama juga kami menambah baik lakaran projek. Lakaran projek ini kami tambah baik selama 3 minggu dan menghantar lakaran tersebut kepada penyelia kami untuk beliau menyemak. Kami membuat perbincangan selama 4 minggu dan perbincangan tersebut dilakukan secara atas talian menggunakan platform Microsoft Teams. Aktiviti seterusnya ialah kami menambah baik penulisan laporan FYP, mencari bahan FYP dan bertemu dengan pembekal. Untuk mencari bahan ni kami mengambil masa selama 4 minggu untuk mencari bahan tersebut. Aktiviti seterusnya ialah mengadakan perjumpaan bersemuka bersama penyelia.
bertemu dengan pembekal untuk proses projek dan membuat slide pembentangan. Slide pembentangan ini adalah pada minggu ke-8 iaitu untuk pembentangan progress presentation dan pada minggu ini iaitu untuk final presentation. Seterusnya, result dan analisis. Result dan analisis ini diambil semasa kami membuat uji kaji soundproof box di Makmal Geoteknik. Kaedah untuk uji kaji ini telah diterangkan oleh rakan saya Muhammad Faris Syahmi sebentar tadi. Untuk result bacaan sebelum dan selepas, bacaan desibel mesin shift shaker sebelum diletakkan di dalam soundproof box ialah 95 desibel. Manakala selepas panel uji kaji diletakkan, bacaan menurun kepada 65 desibel. Seterusnya adalah cadangan penambahbaikan projek. Cadangan ini boleh digunakan oleh pelajar-pelajar lain untuk menambah baik lagi soundproof box yang kami telah bina supaya bunyi mesin tersebut lebih kedap dan tidak mengganggu pelajar atau pensyarah untuk melakukan sesi pembelajaran. So, penambahbaikan boleh kita tambahkan bahan tu. Contoh dia span. Penggunaan span untuk bahan tambah sampel. Span mempunyai lengkungan struktur permukaan. Lagi satu, span ni dia lembut dan dia boleh fleksibel. Maksudnya dia boleh letak dekat mana-mana tempat. Yang ketiga, menyebabkan gelombang bunyi yang dibebaskan dapat mengurangkan bunyi dan span juga mudah didapati. Dan kos untuk span ni tak mahal. Seterusnya ialah penutup gabus. Penutup gabus dia tahan kelembapan pelbagai warna, mesra alam, ejen anti-statik dan tahan terhadap acuan dan cendawan. Untuk kesimpulan, penggunaan kotak terpakai dan papan telur dalam pembuatan panel penyerap bunyi salah satu alternatif yang terbaik kerana menggunakan bahan gitar semula. Kotak terpakai dan papan telur boleh menjadi pengganti yang baik untuk bahan penyerap bagi mesin shift shaker yang mengganggu kemudahan pengguna di bengkel tersebut. Ia tidak memerlukan kebimbangan kesihatan dan keselamatan semasa pengendalian dan pemprosesan. Kesemua objektif dan skop kajian projek yang ditetapkan tercapai dengan jayanya dan produk yang dihasilkan boleh berada dalam pasaran jika diuji atau dikaji dengan lebih mendalam. Sekian sahaja daripada kami. Diharap puan-puan dan semua penonton jelas dengan semua penerangan yang telah disampaikan oleh saya dan dua orang lagi ahli kumpulan saya mengenai projek FYP kami. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.